Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih ya pengurus majlis yang dihormati guru-guru di MRSM, dan juga yang disayangi para pelajar di MRSM Mencik. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya, Fatini Ahmad, dan juga partner saya iaitu Nur Hakimah untuk berkongsi tentang pengalaman kami dan cabaran kami sepanjang kami melakukan bisnes kereta sewa. Jadi saya ceritakan sedikit tentang background bisnes kami. Bisnes kami sebenarnya 6 tahun lepas bisnes dimulakan dengan saya dahulu. Saya sendiri, saya bermula dengan dua biji kereta. Kemudian kita tambah-tambah kereta yang ada untuk disewakan. Bisnes, kemudian Cik Nurul Hakimah dia datang, saya invite dia untuk join bisnes saya pada 2015. Jadi kerana apa saya invite beliau? Sebab saya merasakan bahawa saya perlukan pertolongan dari segi konsultasi bisnes dan juga operation. Jadi itulah reason saya jemput beliau untuk sama-sama melakukan bisnes kereta sewa. Kerana pada saat itu saya menambah kuantiti kereta sewa yang ada. Jadi dengan kapasiti saya seorang untuk menguruskan kereta sewa ketika itu tidak mampu. Pada permulaan bisnes, kami fokus pada student Universiti Seremban 3. Jadi di kawasan kami beroperasi adalah di Seremban 3. Kemudian pada tahun selepas 3 tahun kami berniaga, kami ubah segmen market kami kepada public, orang awam, kerana kami dapati permintaan orang awam lebih tinggi dan penggunaan bertepatan dengan tajuk yang diberi, iaitu gender cabaran dalam perniagaan. Jadi sebagai pengusaha kereta sewa wanita, ia agak sukar kerana kebiasaan kereta sewa ini adalah dilakukan oleh pengusaha kereta sewa lelaki. Saya rasa lebih kurang 95% daripada pengusaha kereta sewa di Malaysia adalah lelaki, manakala 5% lagi wanita. Jadi kami adalah salah satu company yang menjalankan perusahaan kereta sewa yang sememangnya 100% diterajui oleh wanita. Kenapa saya katakan sukar melakukan perniagaan kereta sewa ini adalah kerana risiko-risiko yang harus ditanggung ketika menjalankan bisnes. Antara risiko yang kami hadapi ialah jika antara risiko yang kami hadapi adalah kereta dicuri, kereta accident, customer tak nak bayar duit compensation seperti yang dijanjikan. Kemudian kereta disita kerana penyewa membawa dadah. Jadi kebanyakan yang menyewa dengan kami pun adalah pelanggan lelaki, dan ia bergantung kepada ketegasan kami ketika kita panggil filter customer sebelum mereka boleh menyewa dengan kami. Selain itu, cabaran yang terdapat dalam bisnes kereta sewa kami adalah
stigma, maksudnya pandangan masyarakat terhadap pengusaha kereta sewa perempuan. Jadi jika mereka rasa pengusaha kereta sewa ini adalah perempuan, kebanyakan mereka akan cuba mengambil kesempatan, cuba kerana merasakan perempuan itu tidak tegas. Jadi kami menggunakan nama DOS, DOUS, Car Rental untuk kita kata mengelirukan sedikit pelanggan yang datang. Jadi kebanyakan mereka tidak mengetahui pun yang kami adalah pemilik kepada bisnes DOS Car Rental. Mereka merasakan yang bisnes ini adalah di kepunyaan seorang lelaki. Jadi selain daripada cabaran, saya ingin kongsikan bagaimana kami pengusaha kereta sewa memilih untuk menjalankan perniagaan ini. Apa faktor-faktor yang kami consider, dan saya tekankan untuk memulakan bisnes, apa yang perlu diketahui adalah target market yang ingin maksudnya kita mahu cari. Jadi antara masa permulaan, macam saya katakan, bisnes kami ini dibuat diketahui oleh para student UiTM 93. Saya pilih ketika itu adalah pelajar yang berusia antara 18 hingga 35 tahun yang memerlukan kenderaan untuk bergerak. Kebiasaannya mereka menggunakan kereta sewa untuk keluar shopping. Kemudian pada tahun 2017 kami ubah segmen pasaran kami dan kepada orang awam, dan kami tekankan kami fokus kepada pelanggan lelaki yang berusia antara 20 hingga 50 tahun yang tinggal di sekitar kawasan Seremban dan memerlukan kereta untuk travel, untuk membawa family berjalan-jalan, dan juga untuk melakukan kerja. Jadi sehingga sekarang pelanggan kami, jika berbalik pada 2014, pelanggan kami 80% adalah student dan 20% adalah orang awam. Manakala ketika di saat ini pelanggan kami adalah, dia sudah terbalik, 80% orang awam, manakala 20% lagi adalah student. Kemudian pada permulaan kami fokus kepada kereta yang lebih kecil, contoh seperti Viva, Azia, Myvi. Tapi sekarang kami promosikan kereta yang lebih besar, termasuklah seperti Velfire, Vios, Van Hi-Ace, Starrec. Jadi pelanggan yang kami cari adalah golongan-golongan yang korporat. Kerana apa? Kerana golongan korporat ini adalah golongan yang menyewa dengan tempoh yang lebih lama, dan kadar bayaran yang dikenakan juga adalah lebih premium. Sepanjang kami melakukan bisnes kereta sewa, pelbagai jenis promosi, method promosi, teknik promosi yang kami jalankan. Pada permulaan saya lebih fokus kepada promosi secara offline, iaitu kami tampal banner. Antara promosi lain yang kami lakukan adalah itu saya ceritakan tadi adalah tentang teknik pemasaran kami. Tapi promosi yang kami lakukan seperti contoh macam Raya Aidilfitri, kami beri pelanggan kami untuk sewa selama 8 hari. Maksudnya dia hanya bayar 7 hari, percuma sehari. Kemudian kalau ada hari-hari perayaan besar, contoh macam Raya Haji,
kami akan beri mereka untuk sewa 4 hari percuma sehari, ataupun macam contoh Raya Cina 3 hari percuma sehari. Jadi kami gunakan hari-hari permintaan tinggi itu untuk melakukan promosi. Dan bila kami lakukan promosi, harganya sebenarnya tidak rendah. Harga yang kami tawarkan pada pelanggan bukanlah rendah, cuma kami twist, trick harga itu supaya pelanggan rasa seperti mereka puas dengan perkataan percuma yang diberikan itu. Selain daripada itu, kami juga memberi loyalty card, membership card kepada pelanggan kami. Jadi regular customer kami simpan database mereka, dan kami berikan mereka contoh seperti setiap kali mereka menyewa dengan kami, mereka akan mendapat 10% diskaun berbanding dengan penyewa baru. Jadi regular, kebiasaannya bagaimana kami membuatkan pelanggan repeat menyewa dengan kami adalah dengan menggunakan loyalty card. Dan teknik ini amat berguna, amat efektif. Selain itu, untuk mengambil hati pelanggan, kami turut memberikan kadang-kadang tu kami berikan cenderamata seperti flower bouquet, chocolate bouquet. So chocolate bouquet maksudnya jambangan bunga. Jadi pelanggan rasa mereka lebih dihargai. Kadang-kadang benda seperti ini kita nampak simple, tapi mereka mungkin mereka adalah golongan yang tidak pernah pun menerima bunga daripada sesiapa. Jadi apabila kami memberikan bunga, mereka berasa sangat gembira. Selain itu, antara teknik promosi kami juga, teknik pemasaran kami juga adalah selain itu teknik pemasaran kami juga adalah seperti kami ada joint venture dengan restoran di sekitar kami. Jadi apabila pelanggan makan di tempat mereka, di restoran tersebut, mereka akan memberikan sejumlah diskaun, contohnya RM5 diskaun untuk menyewa dengan kami. Dan kami akan apabila kami melakukan collaboration itu, kami akan membuat perkara yang sama untuk restoran yang JB itu. So mereka mungkin memberikan diskaun dan kita akan sampaikan kepada pelanggan-pelanggan yang menyewa kereta dengan kami. Jadi itu adalah teknik-teknik pemasaran yang kami lakukan untuk menarik penyewa, pelanggan menyewa kereta dengan kami. Jadi saya serahkan kepada Cik Puan Nurul Hakimah untuk teruskan bercerita tentang pengalaman kami menjalankan kereta sewa dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bisnes partner saya, Nofatini binti Ahmad, yang dihormati guru-guru di MRSM Kebenci, dan yang dikasihi adik-adik di MRSM Kebenci, dan terima kasih juga kepada syarikat bawang goreng Sendian Berhad. Saya Nurul Hakimah binti Ibrahim, selaku Operation Manager di DOS Car Rental. Bukan di GM je, Sabrina. Ya, saya salah faham sikit dengan Sabrina. GM is General Manager. Terima kasih Sabrina sebab banyak komunikasi dengan saya, tanya. Dan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami di DOS Car Rental untuk berkongsi sedikit dengan adik-adik di MSM Kebenci. Okey, tajuk saya gender cabaran dalam perniagaan. Okey, macam adik-adik dengar daripada business partner saya, yang Fatini Ahmad ada cakap pasal kereta sewa kan. Kereta sewa ni sinonimnya memang lelaki. Jadi kami mencabar diri kononnya lah, nak mencuburi bidang ni. Cik Fatini dahululah yang mencuburi bidang ni, dan saya dipanggil untuk membantu dia. Jadi saya selaku operation manager, saya memang handle bahagian operasi kereta sewa ni, dan adik-adik tahulah bila kereta ni sinonimnya adalah
kaum Adam lah kan, lelaki, berkaitan dengan perbaikan semua. Jadi bila perempuan ni pandai bawa aja katanya kan. Jadi bila saya diberi tugas untuk handle operasi kereta sewa, saya belajar tentang perkhidmatan ni dan belajar tentang servis yang saya bagi ni. Saya memberi perkhidmatan kereta sewa. Jadi saya kena kenali produk saya. Saya kena kenal kereta yang saya nak bagi pada customer ni. Jadi dari segi servis kereta, baiki kereta semua, tapi saya hantar dekat bengkel. Tapi dalam masa yang sama saya pergi dan belajar juga tentang kereta ni. Maksud saya dulu hanya pandai bawa saja. Sekarang saya belajar brake pad, saya belajar oil filter, saya belajar enjin, saya belajar absorber, semua benda-benda yang baru bagi saya. Macam perempuan kan kuali dan senduk, itu sinonim dengan perempuan kan. Jadi bila bab kereta ni saya tahu dekat mana dah benda-benda yang saya sebut tadi tu. Dan sebenarnya saya paling suka belajar pasal kereta ni adalah tayar. Sebab saya rasa ilmu tu baru untuk saya lah. Saya tak tahulah, mungkin adik-adik dah pernah tahu, tapi saya nak share juga. Saya belajar berkaitan tayar ni sebenarnya ada kod number yang memberi dia macam tahun bila tayar tu dibuat. Maksudnya macam biasa ada 4 kod number. Saya suka pakai jenama Hankook. So ada 4 kod number macam 0119. So sebenarnya tayar tu dibuat pada bulan 1 tahun 2019. Jadi benda tu baru bagi saya. Saya belajar dan saya suka bagi pendedahan tu kepada kawan-kawan saya, supaya kawan-kawan saya pun tahu dan alert pasal tayar ni sebenarnya ada tahun buatan dia. Jangan pergi kedai tayar, tukar tayar, tak tengok pun tayar. Tiba-tiba tayar tu rupanya dah 01 2015 015. Jadi bila tak tayar lama, kita boleh pakai, tapi harga tu murah lah lagi. Dan tayar tu sebenarnya kualiti dia dah kurang sebab dia dah lama. Getah maybe akan jadi keras sikit, tak berapa cantik dah lah. Sebab tu saya bila tukar tayar memang saya akan tengok tahun dan saya akan minta tahun paling latest lah. Takkan saya nak tahun paling tak latest kan. And then saya belajar alignment, balancing, seronok bagi saya. Benda tu memang baru bagi saya masa tu. Maybe lelaki tahu kot, tapi macam perempuan macam saya ni memang macam benda tu barulah bagi saya. Dan saya suka bagi kawan-kawan saya tahu tayar sebenarnya ada tarikh lahir juga. Jangan tukar je tak tahu pun tayar tu sebenarnya dah apa orang panggil, dah expired. Bukan expired lah, dah lama sebenarnya tayar tu. Okay, tadi saya dah terang sedikit berkaitan saya punya job scope lah. Sebenarnya saya buat operation tu kan. Selain tu saya bahagian operation, saya handle customer saya dari awal. Maksud saya customer, sebab kita orang tak ambil walk-in customer, so melalui booking by WhatsApp or ada WhatsApp dan Instagram, ada Facebook. Jadi saya akan entertain customer dari awal perbualan dan sampai close deal lah. Jadi masa saya entertain customer, sebab kereta sewa kami nama dia DOS, tapi kebanyakan orang akan sebut Daos. Jadi bila saya entertain customer, akan dia bukan salah faham lah. Customer akan panggil saya, hello, Encik Daos ada? Jadi saya lah Encik Daos tu. Tak adalah saya. So saya kena pandai handle customer macam ni lah. Sebab dia memang mula-mula customer ni, contohlah lelaki kan, dia harap yang layan dia mungkin lelaki, sebab nama dia Daos kan. Jadi bila saya jawab by WhatsApp tak apalah, by call lah, kebanyakannya semua akan terkejut, ini Encik Daos ke? Jadi saya selalu cakap, Encik Daos tak ada, semua macam tu kan. Tapi ada yang okey je sebenarnya untuk kita handle dia orang. Sebab
tak ada masalah untuk jawab call yang mengatakan bukan Cik Daus tu semua. Cuma macam saya cakap, cuma kenalah dengan tajuk kita tu, stigma masyarakat kan, yang gender pasal perniagaan ni lelaki kan. Jadi bila saya bila saya menjawab dan saya yang entertain, maksudnya bila saya dah berjumpa dengan customer, yang lelaki akan macam ada sedikit macam yalah, kita perempuan kan nak terang pasal kereta kat dia orang kan. Cuma bila kita dah jumpa dan kita share knowledge yang kita tahu, maksudnya saya pun belajar tadi kan berkaitan dengan kereta, jadi saya boleh terangkan pasal kereta, pasal tayar, pasal enjin semua dekat dia orang. So dia orang percaya, trust pada saya. Sebenarnya dalam apa-apa perniagaan, untuk kita bina trust tu yang penting. Sebab bila orang dah ada kepercayaan pada kita, insya-Allah benda tu akan mudah. Dan sebab dia nak percaya pada kita tu mula-mula yang susah. Sama juga servis atau produk. Jadi yang paling penting adalah nak tackle hati customer untuk mendapatkan kepercayaan customer tu. Sama je, layanan kena tip-top lah sebab saya buat perkhidmatan. Jadi saya nak customer yang repeated customer untuk kami punya syarikat. Jadi saya layanan memang alhamdulillah, selagi diorang tak ada masalah dengan kita pun layan macam biasa. Dan kita selalu dengar customer is always right kan. Tapi kita pun kena ada ketegasan dalam kita punya bisnes lah. Walaupun dia selalu betul, tapi tengok juga apa yang betulnya diorang. Kadang-kadang diorang ni salah, tapi kita kena buat secara yang psikologi lah untuk cakap benda tu. Memang customer is always right, but perbuatan awak ni tak betul, maksudnya. Jadi memang kadang-kadang saya memang sengaja letakkan barrier lah, maksudnya ada halangan lah antara saya dengan customer saya. Sebab saya nak provide service untuk diorang. Jadi business is business. Dalam business ni saya sendiri meletakkan nombor saya, nombor peribadi asing, dan nombor bisnes, nombor bisnes, supaya benda ni ada apa orang panggil, ialah ada sekatan lah antara saya dengan customer. Sebab bila kita dah buat bisnes, kita akan kenal macam-macam ragam orang. Tak apa, adik-adik baru lagi nak buat bisnes, so insya-Allah adik-adik boleh kenal macam-macam. Adik-adik dah start dengan awal ni di syarikat bawang goreng kan. Lepas tu sebab saya buat perkhidmatan macam saya cakap, jadi saya memang akan pastikan saya punya kereta, bila kita dah belajar macam tu, jadi kereta yang kita nak sediakan pun insya-Allah terbaiklah. Sebab saya akan letakkan saya as a customer. Maksudnya kalau saya customer, saya nak kereta tu macam mana. Kereta tu wangi, kereta tu bersih, selesa, senang dibawa, sedap dibawa. Memang macam tu saya akan letakkan saya sebagai customer, supaya saya akan dengar benda-benda yang baik je daripada customer saya, insya-Allah. Okay. Seterusnya saya nak masuk berkaitan penetapan harga lah. Bila saya persaingan memang banyak dalam kereta sewa ni sebab tempat kami di Negeri Sembilan. Jadi kami memang ramai, kami memang ada grup yang memang banyak kereta sewa yang banyaklah company-company seperti kami yang provide kereta sewa. Jadi untuk penetapan harga memang kita kena tengok ada 4 benda yang saya untuk meletakkan harga. Saya akan tengok profit margin, saya akan tengok penawaran, saya akan tengok permintaan, dan saya akan tengok strategi pemasaran. Maksudnya untuk saya meletakkan harga kereta sewa saya lah. Jadi saya akan bersaing secara sihat dengan saya punya pesaing dekat sini. Sebab kami misalnya di Negeri Sembilan ada grup yang akan pantau harga, maksudnya itulah harga shilling je. Tapi kalau macam musim raya, macam business partner saya ada cakap, kita akan buat promosi. Jadi benda-benda tu lah yang biasa untuk ialah bila musim raya permintaan akan tinggi, so supply pun sama-sama. So bila demand and supply dah sama naik, jadi harga tu kita boleh sustain atau kita boleh tinggikan lagi. Jadi benda tu yang untuk letakkan harga kereta sewa, memang kami akan tengok 4 faktor tu untuk kereta sewa kami. Dari segi macam mana nak cakap, dari segi harga, kami memang
sebab kami bermula dulu target customer kami student kan. Jadi bila dengan student kami letak harga yang mampu lah untuk student, tapi bila kami dah ubah segmen market untuk pasaran luar, kami boleh bila kami dah boleh capture market, kami harga tu kami akan tinggikan sikit untuk orang luar, sebab kita tahu student, harga student, orang luar mampu untuk bayar lebih sikit. Okay. Alhamdulillah, sharing saya pun dah nak sampai penghujung dah. Cumanya saya just nak cakap yang dalam gender ni gender dan cabaran dan perniagaan ni sebenarnya bukan isu yang besar, sebab adik saya sendiri pun terlibat dalam dia lelaki ya, dia terlibat dalam kosmetik. Jadi jangan jadikan gender ni alasan untuk tidak terlibat dalam bisnes. Saya tak tahu syarikat bawang goreng ni buat apa, syarikat bawang goreng sendi bahan ni buat apa, tapi itu adalah cabaran lah. Okay. Dan seterusnya saya nak mengatakan, bila kita dah buat keputusan, kita jangan menyesal jika kita pilih yang salah, sebab kesalahan tu adalah guru terbaik dalam kehidupan kita. Kita belajar dan apa-apa pun sebenarnya ilmu yang penting, sebab ilmu dan guru yang betul untuk bawa kita ke jalan yang betul lah. Jadi saya pun nak nasihat adik-adik, it's okay kalau nak terlibat dalam bisnes after dah habis belajar. Nanti nak menceburi bidang bisnes boleh, tapi penuhi ilmu di dada dan jangan putus asa, sebab kegagalan dalam bisnes ni sebenarnya mengajar kita untuk kita bangun balik dan bangun lagi. Jangan terus jatuh terduduk terlalu lama. Kita kena bangun, jatuh bangun dalam hidup tu sebenarnya mengajar kita, sebab kita dulu pun start berjalan dengan jatuh dulu. Kita jatuh dan kita baru pandai berlari, berjalan, merangkak, berjalan. Benda tu itu adalah proses dalam kehidupan kita. Okay. Terima kasih adik-adik audiens yang mendengar ni. Terima kasih juga kepada pengurusan yang menjemput kami. Maaf atas salah kata, gurau ke, dan semoga perkongsian saya dan bisnes partner saya dapat memberi sedikit apa orang cakap benda ni, perkongsian ni dapat memberi adik-adik sedikit ilmu ataupun pencerahan berkaitan dengan bisnes, dan adik-adik dapat belajar sedikit pun tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.